tu selepas 2 bulan. Walaupun saya berjawab waktu itu, tuan-tuan, kerana saya ada satu kes yang saya tak boleh pegang jawatan 5 tahun macam Anwar ya, tak pegang jawatan. Maka saya dijemput untuk menganggotai Dr. Mustafa Jaafar tanpa orang kata rekod bersahabat bersama untuk menimbas pengalaman saya sebagai bekas pemimpin UMNO, bekas pemimpin kerajaan. Itu yang pengkat negeri. Saya bukan tak boleh pegang jawatan, tapi saya dijemput untuk ada dalam Dewan Harian Negeri sebelum saya bersihkan diri saya sebagai seorang mengatakan manusia. Manakala saya berada sama-sama Allahyarham Ustaz Fadil, dan sampai ke masa ini saya masih teringat bagaimana sifat beliau yang cukup tinggi, seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, tapi juga mempunyai budi bicara yang cukup tinggi, budi bahasa yang tinggi. Dia tak kira orang itu jahil kah, ilmu kah, ya. Pernah dia berucap dalam satu muktamad di Terengganu, kerana banyak di antara ahli-ahli khususnya pemuda mendesak bahawa masuk PAS mestilah begini-begini syaratnya, pakaian ini, panggil begini. Kata Allahyarham Ustaz, kita ni bukan parti agama, kita ni parti politik. Dalam politik kita nak perlukan ramai ahli. Justru tu tak boleh kita kotak katikkan. Kita kata nak masuk PAS kena begini. Dia tak banyaklah orang masuk PAS. Justru dia kata kalau pun dia tu pakai Yankee, so ketat, tapi jiwanya Islam, dia nak tolong Islam, walaupun dia tak parti Islam, kita boleh ambil, kita terima dia dan kita tarbiyah dia, insyaAllah dia akan jadi manusia yang baik. Itu satu pandangan yang cukup luas. Yang keduanya, dia seorang pemimpin yang boleh down to earth, yang boleh turun ke bawah. Pemuda-pemuda umur 20 tahun, 22 tahun, dia boleh bincang, dia boleh minta nasihat, sama dia terima tak terima cerita lain. Tapi apa yang saya nak kata, keterbukaan beliau untuk berbincang dengan anak-anak muda, ya, ini satu perkara yang saya rasa payah nak ada. Pada segi ilmu saya berarti, saya kemudian dengan Datuk Isham dudukkan Kata Besar Pusat. Saya setiap perhatikan bahawa beliau tak label beliau sebagai seorang ulama, beliau tak label beliau, kita pun tak panggil sebagai orang tuan guru macam Tuan Guru Haji, Tuan Guru Haji. Dia kita tak label begitu, tetapi ilmu dia pada hemat saya melebihi segala orang lain. Buktinya dalam mesyuarat perhubungan Syurah Persatuan Pusat, bila ada satu masalah hukum, macam kita bersama dengan mula nak terima Ustaz Anwar lah katanya, nak bela dia, saya sangat antara orang yang menentang. Kenapa mesti kita terima Anwar atau tokoh Anwar? Bila saya kata itu, Ustaz Allahyarham Ustaz Fadil agak singgung lah, dia tendang. Saya minta maaf. Saya kenal Anwar, saya kenal pak dia, saya kenal mak dia, saya kenal abang dia, adik dia, saya kenal. Dan bukan saya seorang yang boleh membaca masa depan, tapi mengikut peribadi dan itu saya kata susah dia nak main lampai ni. Saya kata pada waktu itu saya Syekh Nusam ada, kita hantar 2 orang kepada saudara Anwar masa dalam sana untuk menyantik PAS, kerana dia tadi buang oleh UMNO bercadang, jadi kita nak ahla wa sahla masuk. 2 bulan bagi tak baik balik orang. Saya kata makna orang ni masih cinta nak balik ke sana. Pada waktu itu nyokong dia kuat dalam UMNO, dia harap kita tolong, dia loncat masuk sana. Saya kata duka cita lah. Saya kata seorang ini tak mungkin sama kita berterusan. Tapi siapa di sini, saya tak kata apa-apa. Ini makna kata
seorang pemimpin yang boleh mendengar dengan tidak reaksi yang agresif. Cumanya bila balik tu dia tak ada tu anak anu atau macam dua beradik. Kalau dia sakit tak kalah nak datang. Itu sorry. Walaupun anu sudah duduk dalam anu. Apalagi kalau biasanya kalau orang dah jatuh tu kita biar dia, tapi tak. Sebab dia seorang kekanda kepada anu. Bila adik sakit, dia pergi tengok. Maknanya satu ilmu. Jadi kita betul je ada lempas. Walaupun kita saya itu Isyam misalnya yang tak tinggal lama, tapi nampak tak ada tempat. Mungkin kami ni dah buat demikian yang lama, tak perlu minta nasihat. Bukan tak pun nak nasihat, tapi panggillah dia secara bersama-sama. Tapi tidak ada. Jadi sampai seorang yang cinta kepada Islam dan nak perjuang ke Islam, kita mencari manakah media, manakah badan yang boleh kita bersama. Hari ini Alhamdulillah kita boleh bersama dengan tuan-tuan. Demi untuk yang kata dalam kata kita nak memperbaiki dan nak hidup semula perjuangan Islam. Saya bimbang dalam sepanjang saya manusia ni adalah doa duit iman dan juga nafsu. Jadi nafsu ni kalau kita tak jaga betul-betul, tambah betul dengan iman yang kokoh, dia akan terpengaruh dengan suasana sekeliling yang sentiasa berubah. Ya. Jadi apa yang saya lihat dari jauh, sebahagian pada sahabat-sahabat kita dia terbawa-bawa syok, kata orang syok tidak ada kalimah dalam perjuangan Islam. Kalau kata syok tu dia ada itu, dia mesti ada zub Islam tu, kelazatan Islam baru dia berjuang. Kalau dia syok dia syok benda syok tu bukan perkataan yang sesuai, tapi dia mengatakan terbawa kerana nampak apa? Nampak ganjaran depan dia apa? Kalau buat ini insya-Allah aku jadi itu. Dapat ini kita beri. Tapi kita berjuang Islam bukan kerana jawatan, bukan kerana habuan, kita berjuang kerana Allah semata-mata. Justru kalau pedas bergerak, pedaslah. Kenapa yang hakikat? Saya tak sembuh, tak sampai apa. Tapi siapa yang jadi pemimpin dan kita pun yang jadi pemimpin, patut waspada. Jangan kita ingat kita seorang tahu, orang lain tak tahu. Ini saya menentang dulu lagi. UMNO dulu pun saya menentang Mahathir pasal dia tak tahu. So impossible for him to do everything. Mahathir dulu ketua saya tu, ketua saya, pangkat pusat, pangkat negeri. Dia mau jadi ikut dia semua. Tapi kebanyakan orang ikut dia. Saya tak ikut dia. Setengah pada idea dia saya menentang. Ada daripada segi kerajaan. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia buat tentang perswastaan. Saya tak setuju. Dia kata kita nak tolong Melayu. Betul. Tolong orang Melayu mungkin tuan-tuan setengah dapat. Tahukah tuan-tuan, dia tolong orang Melayu dengan kata 1 bilion baik kepada 6 juta orang Islam, orang Melayu. Tu jangan istihad. Oh, kita tolong Melayu. Masalah. Tolong Melayu, tolong Melayu 500 juta, 1000 juta. Tetapi setengah-setengah. Dan tolong bangsa asing 500 juta, 1 bilion, 2 bilion. Tak ada announcement. Pada apa? Dia nak ambil hati orang Melayu, kata nak tolong Melayu. Tetapi orang Melayu dapat 200,000, 10,000, 30,000. Apa boleh buat? Tapi kalau orang Cina, orang India, dia bagi secukup-cukupnya, malah lebih untuk membuat sesuatu. Jadi saya ingat inilah perkara yang kita harus waspada di kalangan sahabat-sahabat kita yang memimpin sekarang. Ya, kita Tuhan angkat derajat mereka, syukurlah, tak ada sokongan. Tapi janganlah anggap mata serba tahu. Jangan ingat boroh tukang kayu yang duduk tu tak ada idea. Dia ada cuma cara penyampaian dia tidak ada. Jadi kalau dia bagi idea, kita yang ada ilmu, kita mengatakan perbaik kita hidupkan idea dia tu.
Kita mungkin tak dapat hadiah tu, dia ada sebab pengalaman dia. Mak ilmu tak ada, kita ada ilmu, kita gunakan. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan, yang saya katakan semasa Ustaz Fadil, dia seorang manusia yang praktikal, yang boleh orang tekan duduk dengan mana-mana, dengan muslimat pun dah bagus, dengan ulama' lagi, dengan pemuda, dan yang pemuda yang tidak beretika, dia tengok macam kata lolak dan tabah, kalau tak boleh dia boleh terima. Ini satu perkara yang saya sanjung tinggi kepada Allahyarham. Begitu juga sikit saya sebut tentang Allahyarham seorang Yusuf Allah, seorang tua yang berpemikiran mudah, yang boleh sesuaikan diri dan semua keadaan. Itu yang banyak mukadimah saya ataupun nostalgia saya dan majlis ini. Terima kasih kepada saudara pengusi dan tokoh yang mandap, dan kita sama-sama berdoa bahawa hasad dan cita-cita nak lihat pas atas yang ada dalam doa itu pejuang Islam akan menjadi daya, dan kita akan harap pimpinan akan terima dengan hati terbuka. Leader must be prepared to listen, not to be listened. Jangan depa nak apa? Kita abang tu dengar. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.